Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabri sekalian. Kesian para pemandu teksi. Itulah salah pangkah dapat tai. Kita intro dulu. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu NGV merupakan satu bahan bakar alternatif yang cukup popular digunakan terutamanya oleh para pemandu teksi dan juga oleh orang perseorangan yang mahukan penjimatan dalam perbelanjaan bahan bakar kenderaan mereka. Di mana NGV ini basically-nya merupakan satu bahan bakar yang harganya sangat-sangat murah. 1 liter dulu tak sampai RM1 pun. Sekarang mungkin RM1 lebih sikit lah dan sebagainya kan. Tetapi banyak digunakan oleh teksi-teksi untuk memastikan mereka ini dapat penjimatan. Dan juga oleh kerana mereka dapat jimat bahan bakar, mereka dapat untung lebih lah tiap-tiap hari. Dan ada juga kenderaan-kenderaan perdagangan yang menggunakan NGV untuk mengurangkan kos pengangkutan mereka. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Anthony Loke, Menteri Pengangkutan telah membuat pengumuman ini. Dalam hal ini, Mesyuarat Jemaah Menteri telah mengambil keputusan. Pertama, mana-mana kenderaan motor yang dikuasakan dengan bahan api NGV tidak lagi dibenarkan untuk didaftar atau didesainkan untuk kegunaan di atas jalan raya atas dasar keselamatan kepada pengguna dan orang ramai mulai 1 Julai 2025. Yang kedua, supaya Petronas menamatkan bekalan runcit NGV secara berperingkat di dalam pasaran sebelum penamatan sepenuhnya mulai 1 Julai 2025. Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Anthony Loke telah mengumumkan betapa bermula tahun depan kerajaan akan beransur-ansur mengurangkan kebergantungan terhadap NGV dan kemudian ultimately akan menghentikan sama sekali penjualan kenderaan NGV, penjualan bahan-bahan berkaitan dengan NGV serta akan tidak lagi membenarkan rakyat menggunakan NGV. Bahkan stesen-stesen Petronas juga yang selama ini membekalkan NGV akan mengurangkan stok mereka, seterusnya akan meniadakan jualan NGV secara beransur-ansur. Jadi secara asasnya Anthony Loke kata ini adalah perlu. Kenapa? Kerana bahaya yang mungkin menanti para pengguna NGV seperti tong gas meletup lah, seperti akan berlaku kebakaran dan macam-macam lagi alasan yang berkaitlah. Secara asasnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya just nak kata yang alasan Anthony Loke yang tak nak bagi guna kenderaan NGV disebabkan oleh masalah keselamatan tu agak lawak sebenarnya. Sebab saya for once, saya tak pernah sangat tahu dengar kemalangan gas meletup ke apa-apa ke yang membabitkan kenderaan NGV. Dulu adalah satu stesen minyak Petronas yang meletup akibat daripada masalah NGV dekat Johor kalau tak salah saya. Tapi itu bukan disebabkan oleh masalah NGV itu sendiri, tetapi masalah maintenance yang tidak mengikut piawaian yang betul. Jadi itu masalah maintenance, bukan masalah tong NGV tu. Dan menyebut tentang kemalangan berkenaan dengan meletup-letup sebagainya, yang banyak kita dengar kemalangan berkaitan dengan kenderaan petrol, kenderaan berkaitan kenderaan EV pun, kenderaan elektrik. Banyak juga yang belanggar meletup kan. Jadinya, tak banyak yang kita dengar berkenaan dengan kemalangan langgar meletup ke apa-apa ke berkait dengan kenderaan NGV. Jadi, kalau anda tanya saya lah tuan-tuan sekalian, walaupun saya bukan pengguna NGV, tapi macam agak kelakar jugalah alasan Anthony Loke tu sebenarnya. Cumanya, tak kiralah apa jua alasan kerajaan untuk menghentikan penjualan NGV selepas ini, yang akan terkesan sudah tentulah para pemandu teksi dan juga orang-orang perdagangan. Kenapa? Kerana lepas ini kos mereka memang akan naik. Pemandu teksi lah kesian. Dalam mereka ini terpaksa bersaing dengan Grab. Dalam mereka ini ibarat macam satu spesies yang makin lama makin pupus. Tengok-tengok, bila NGV tidak lagi dibenarkan untuk digunakan, mereka terpaksa beralih kepada kenderaan petrol balik, enjin petrol. Dan bila beralih pada enjin petrol, of course lah harga petrol akan mahal. Sebab ialah tahun depan pun subsidi petrol akan ditarikkan. Dan kita pun tak tahu sama ada kenderaan perdagangan seperti teksi ke apa-apa ke layak untuk mendapatkan bantuan kerajaan atau subsidi sebagainya. Sebab kalau kita tengok macam contohnya untuk Budi Madani pun, kenderaan perdagangan ramai yang tak layak sebenarnya kan. Ini merupakan satu berita buruk lah bagi para pemandu teksi sebenarnya. Dalam mereka ini macam saya katakan terpaksa bersaing dengan Grab. Dan mereka pun tak boleh jadikan kenderaan mereka sebagai kenderaan Grab sebab more often than not kenderaan-kenderaan teksi mereka itu dah berusia sangat dah. Grab dia ada had umur dia kan 7 tahun ke bawah sebagainya. Jadi mereka lah yang sangat-sangat teruk. Tapi itulah saya teringat masa zaman Najib dulu, pemandu teksi inilah yang duk auto sakan
berkempen untuk jatuhkan Najib, naikkan Anwar dan sebagainya kan. Bukan main lagi masa tu. So sekarang ini bila Anwar naik, segala benda yang mereka nikmati selama ini ditarik satu persatu. Itulah dia. Salah pangkah memang dapat tarik, tuan-tuan dan sekalian. Tetapi bukan sekadar pemuda teksi tau yang melahirkan kegusaran ini. Ramai juga orang perseorangan, netizen sebagainya yang melahirkan perasaan jengkel dan mempertikaikan pengumuman anti-law ini. Sampai ada suara-suara nakal yang menyatakan bahawa mungkinkah ini merupakan satu taktik anti-law untuk orang kata memberikan lebih banyak ruang untuk kenderaan EV masuk ke Malaysia. Dan tak kurang juga tuan-tuan dan sekalian yang mengaitkan dengan kenaikan harga RON35 yang bakal berlaku pada tahun depan. Diorang kata apa tau? Okey, tahun depan RON35 dah naik harga, jadi mereka stokkan NGV siap-siap supaya pengguna-pengguna kenderaan petrol tidak beralih menggunakan enjin NGV. So that tak adalah kerajaan rugi. Ada yang cakap macam tu, tuan-tuan dan puan sekalian. Netizen Malaysia kan lain macam. Dia orang punya teori konspirasi, Allahu Akbar. Memang Zionis pun tak baik lah kan. Tetapi ada betulnya. Ada benarnya argumen mereka itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini kita tak cerita tentang kenderaan perdagangan. Macam ini dah. Seorang hamba Allah ni kata kenderaan dia, perdagangan dia memang majoriti guna NGV. Dan selepas ini kalau terpaksa guna petrol balik, matilah. Memang mati. Sebab apa? Sebab belanja akan semakin meningkat. Seterusnya takut-takut nanti dia sebagai owner, sebagai bos syarikat pun tak ada gaji. Sebab apa? Sebab terpaksa cover gaji para pekerja dan sebagainya. Dan percaya cakap saya, orang seperti dia ini bukan seorang tau, ramai. Dan selepas ini confirm harga barang akan meningkat gila-gila tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana kos yang semakin meningkat. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa-apa pun keputusan kerajaan untuk mengharapkan NGV ini saya rasalah merupakan satu keputusan yang agak kelakar. Tak kira apa durationalnya pun memang sangat-sangat kelakar sebenarnya. Walaupun Petronas bersetuju untuk menampung kos untuk mengubah kenderaan daripada NGV kepada petrol balik semula serta memberikan satu orang kata apa voucher untuk para pengguna teksi sebagai contohnya kan untuk beberapa ribu yang pertama, beberapa ribu kilometer yang pertama. Tetapi ialah benda tu tak berkekalan pun. Enjin dah tukar. Kalau voucher tu habis, mereka tetap akan bawa teksi juga. Dan ketika mereka dah tidak lagi dapat menggunakan voucher tersebut, kos mereka akan menjadi semakin tinggi dengan harga petrol yang meningkat itu. Jadi, apa agaknya nasib para pengguna teksi pada masa-masa yang akan datang Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Nak buat macam mana? Semua keputusan kerajaan ini basically-nya menyusahkan rakyat sebenarnya. Konon-kononlah dulu masa zaman bangkang mereka kata mereka menyenangkan rakyat. Tetapi hakikatnya mereka inilah yang cukup pakar menyusahkan hidup rakyat. Tak kira siapa engkau, tetap akan kena juga. Walaupun dulu mungkin kau ini merupakan penyokong tegar dan juga seorang yang sentiasa berkempen untuk memenangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekarang dia dah menang. Dia jadi Perdana Menteri. Tetapi akhirnya korang juga yang makin melukut di tepi gantang. Tetapi itulah dia. Sekadar untuk maklumat anda kena ingat satu perkara saja tuan-tuan sekalian. Kerajaan ini kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja tuan-tuan dan sekalian macam yang tadi Hazan cakap ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Dan mungkin juga ini merupakan salah satu formula dari Rafiz Ramli. Siapa tahu? Dok tanya, kamu raja formula. Mana formula kamu? Memang bahlol. Formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Semua besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.